أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Yang berusaha barisan pentadbir Masjid Setia Alam, pegawai dan ahli tuan kuasa, tuan-tuan imam yang dimuliakan, tuan-tuan guru, tuan-tuan muadzin dan siap, tuan-tuan muslimin muslimat, tetamu-tetamu Allah Azza wa Jalla yang dikasihi serta dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dan meneruskan taqwa kita dengan istiqamah melaksanakan tuntutan ibadat dan berusaha sedaya mungkin untuk menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat dan lagha. Semoga Allah Azza wa Jalla menghimpunkan kita bersama orang-orang saleh di syurga nanti insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ini kita menghabiskan bab ataupun tajuk i'tikaf, dan kalau ada masa kita masuk kepada bab yang baru, iaitu bab yang kelima, haji dan umrah. Semoga Allah memberi izin kepada kita insyaAllah. Baik, muka surat 428 ya. 428 Al-Fiqhul Manhaji Mujallad Al-Thani, mujallad ataupun jilid yang nombor 2. Kata penulis rahimahullah ta'ala, i'tikaf yang dinazarkan. Kerana kita tahu i'tikaf itu sunat, tapi dalam banyak perkara sunat tuan, perkara sunat itulah yang layak untuk dinazarkan. Maksud saya, kalau wajib dah tak boleh nazar dah, kerana dia sudah tetap dan ditentukan oleh Allah. Contoh, dia dapat sesuatu, kalau dia dapat apa yang dihajati lah gitu kan. Dia kata, kalau saya dapatlah berkahwin dengan perempuan pilihan saya akan semayang 5 waktu.
Jadi nazarnya tu tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan solat 5 waktu adalah wajib. Dia tak nazar pun dia kena solat, tuan-tuan. Maka dia kena buat proses, iaitu membayar kafarah. Jadi sebab tu nazar benda-benda yang sunat, yang harus, yang tidak bersifat fardu. Walaupun ada orang kata begini, tak apalah dia nazar sembahyang fardu daripada dia tak sembahyang langsung. Dari sudut asal usulnya tak boleh lah hukumnya, ya tuan-tuan. Tapi untuk menggalak-galakkan saya tak tahulah, kerana dia ada je mazhab yang jenis menggalak-galakkan, ada mazhab yang ni bukan mazhab fiqh ya, maksud saya golongan-golongan ni. Kalau orang-orang jenis yang motivasi-motivasi, dia tak kisah benda begini. Tapi oleh kerana ini takluk kepada hukum, maka kalau benda fardu tidak boleh nazar, kerana dia sudah mesti dibuat. Saya bernazar akan menutup aurat, benda itu wajib dibuat. Jadi tak payah nazar, memang ditetapkan. Saya bernazar untuk tidak meminum arak, contohnya. Benda itu memang kena buat, tidak minum arak itu. Jadi hukum-hukumnya asal ialah nazar ini berlaku pada benda-benda yang sunat, ya? Ataupun yang harus. Maknanya sunat pun tidak, haram pun tidak. Buat tak apa, tak buat tak apa, harus, ya. Jadi bab itu akan diceritakan dalam bab nazar pada jilid ke-6 tak salah saya, dalam fiqh manhaji ni jilid ke-6, bab nazar. Baik. So i'tikaf juga tidak terlepas daripada boleh dinazarkan, kerana dia bersifat sunat dan dia tidak bersifat wajib, melainkan dia sudah dinazarkan. Ini adalah i'tikaf jenis ketiga sebagaimana yang telah disebutkan pada sebelum ni. Dia ada 2 i'tikaf sunat, dan ini adalah i'tikaf nazar. Jika seseorang bernazar untuk beriktikaf dan tempoh tertentu secara berturut-turut, maka dia tak boleh keluar dari masjid kecuali dengan tujuan tertentu, seperti untuk membuang air, berwuduk dan seumpamanya. Sekiranya dia keluar kerana perkara ini, ia tidak diharamkan dan iktikafnya dikira masih bersambung. Dia tengok dia punya lafaz nazarnya tu, dia bernazar kalau berturut-turut, dia kena ikut hari yang dia turut tu. Kalau 10 hari kena follow lah 10 hari, tak boleh ada terputus, ya, walaupun besar. Melainkan urusan yang sangat penting seperti yang disebut tadilah, sembahyang. Kerana keluar saja masjid ni dah habis iktikaf, tuan-tuan, ya. Tempat iktikaf tu di dalam dewan ni. Maka kalau keluar saja, dia sudah dikira habis iktikafnya, potong. Maka dia masuk balik, dia kena renew lah, gitu. Dia tak boleh sambung. Melainkan urusan ini, macam tuan-tuan tawaf kan, tawaf di Baitillahil Haram, di Masjidil Haram kan 7 kali itu boleh diputuskan dengan perkara yang penting. Tapi sesaja nak keluar kemudian minum, maka dia kena ulang balik tawafnya, gitu, ya. Nanti kita akan masuk dalam bab itulah, dalam bab tawaf haji dan umrah. Melainkan sembahyang, itu kena berhenti lah. Betul, kalau tawaf sembahyang dirikan, dia berhenti, dia buat sembahyang fardu dia tak payah sambung, ataupun tak payah follow terus. Habis sembahyang nanti bangun semula, sambung balik tawaf. Gitu, ya. Jadi dia semua ada tata cara dia, bukan boleh tentang sunat kita main-main bedal, tak boleh, tuan. Kan sunat pada hukum perbuatannya, tapi tata caranya tetap ada. So kalau sembahyang sunat, ia mesti ada bacaannya. Dia tak boleh senyap gitu kan, adalah bacaan Fatihah. Kemudian rukun-rukun yang tidak ada dalam sunat mungkin ada dalam fardu, dan begitulah. Tapi pun tak ada cara. Macam kita kata gini, baca Quran, ada setengah orang faham gini, bukan setengah lah, segelintir. Dia kata Quran ni, kalau kita tengah berzikir dengan Quran, baca je, tak payah ikut tajwidnya, bedal je katanya. Dengan ada ayat Quran yang Rabbana atina, itu zikir kan tu, tuan-tuan. Kemudian berdoa Rabbana zalamna anfusana, doa tu semua. Jadi walaupun dia berbentuk zikir dan doa, bacanya kena ikut tajwidnya lah. Tak boleh lah Rabbana atina fid dunya hasanah, kalau itu walaupun dia bentuk zikir, paling tidak panjang pendeknya. Kalau tidak didengungkan pada sabdunya pun paling tidak panjang pendeknya lah. 2 harakat dia 2 harakat.
Paling pun 2 rakaat lah tuan kalau zikir ni. Melainkan tuan tilawah dia boleh 4, boleh 5 kan. Tapi kalau zikir boleh lah, tapi janganlah langsung tidak berharakat. Begitu juga dengan sunat yang lain. Walaupun dia berbentuk sunat, tapi dia ada disiplin dia. Bukan main boleh bantai. Saya pernah sekali tuan singgah solat maghrib di satu masjid, dan saya pun tak ingat malam tersebut ialah malam nisfi Sya'ban. Macam jadi tahu tu sebab saya singgah di situ solat maghrib, orang semua dah habis sembahyang lah. Dia orang baca Yasin. Kita pun fikir ni malam apa baca Yasin. Oh, bila hitung 15 Sya'ban. Tapi bacanya tu masya-Allah ya, 240 km sejam dia baca. Laju tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak kejar 3 kali tu. Kan 3 kali Yasin tu mesti dihabiskan. Bukan mestilah pada pandangan mereka ataupun ikutan mereka tu 3 kali dibaca sebelum habis Isyak ataupun sebelum Isyak. Tu yang dipulun tu. Jadi satu Yasin kalau boleh 10 minit kira cun lah tuan-tuan. Tapi begitulah bacanya. Jadi kita yang sembahyang maghrib ni pun tak berapa nak khusyuk lah tuan. Dengar bacaannya yang melanggar sini. Sedangkan kan walaupun dia ialah baca Yasin sunat, tak ada sampai tahap wajib. Tapi janganlah mentang-mentang sunat semua dilanggarnya habis dengan berhenti wakaf pun dia wakaf wasal gitu sehingga dapat 3 kali Yasin. Lebih baik dia baca 1 kali dan elok daripada 3 kali dan tidak berdisiplin ya dalam bab ini. Gitu. Sangat merugikanlah. Pada pandangannya mungkin dia dapat pahala yang banyak ya. Tapi bila disebut wa yahsabuna an yuhsinu sunnah, dia menyangkakan dia tu buat benda yang bagus, rupanya tidak, kerana tidak ikut tata cara yang ditetapkan oleh syariat. Baik, jadi begitu juga dengan i'tikaf ya. Dan sekiranya keluar dia tanpa keuzuran seperti sekadar berjalan-jalan atau untuk memenuhi perkara yang bukan daruri ni yang penting gitu, maka hukumnya haram dan i'tikafnya dikira terputus. Dia wajib mulakan semula i'tikafnya. Ni kalau nazar ni letih sikit lah, kerana dia ditentukan bilangan tu tuan. Kalau sekadar sunat masuk keluar tu terpulang lah, nanti ambil wudu balik masuk niat semula itu kan. Kalau nazar ni kan dia ditentukan, saya nak bernazar i'tikaf 5 hari berturut-turut, maka kalau putus dia kena ulang balik ya. Dia macam puasa yang 2 bulan yang orang suami isteri berjima di siang Ramadan tu kan 2 bulan tu berturut-turut. Maka oleh kerana itu kalau bernazar tu kita kena jangan tak fikir langsung kata, sebab kadang-kadang orang ni dengan hajat dia macam tak yakin boleh capai hajat dia, maka dia bernazar yang berat gitu. Betul ya. Untuk dia nak menazar apa tuan-tuan? Dia menazar mungkin nak menakluk Gunung Everest. Kalau dapat menakluk ni puasa 3 bulan turut-turut. Berat tu tuan-tuan. Dah lah penat naik Gunung Everest, balik nak kena puasa 3 bulan dan sebagainya. Maka kita bernazar berpada-pada gitu ya. Kerana tidak mustahil bagi Allah itu untuk memenuhkan hajat hamba-Nya. Tak mustahil tuan-tuan. Kadang-kadang kita fikir suatu benda yang mustahil aku boleh buat, tapi oleh kerana kita bukan kita yang buat, Allah yang izinkan kita buat kan. Jadi tuan-tuan, jadi gitu. Tuan-tuan terfikir ke satu hari tuan-tuan memiliki apa yang ada sekarang? Kalau tuan-tuan terfikir, memang tuan-tuan plan baik lah tu kita kata. Contohnya kita ada apa yang kita ada sekarang, rumah besar, kereta besar. Dulu kita fikir dah ada tempat duduk kecil, ada kereta kecil cukup lah. Tapi semua tu adalah kerja Allah SWT ya. Kita tak tahu. Maka jangan bernazar sehingga menyebabkan susah hidup. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, sekiranya bernazar untuk beriktikaf dalam keadaan puasa, maka dia mesti melakukannya kerana inilah iktikaf yang paling baik. Apabila dia mewajibkan dirinya melakukannya, yakni beriktikaf dalam keadaan puasa, maka dia wajib melakukannya. Jadi bukan dia beriktikaf di bulan Ramadan, dia beriktikaf dalam keadaan dia pun puasa. Dia kena buat benda tu. Puasanya pun kena buat, iktikafnya pun kena buat.
Two in one tuan-tuan. Itu saya kata berat tu. Jadi tak kena buat juga kerana sudah berjanji dengan Allah. Dan nazar ni dia berlaku apabila dia dilafazkan ya. Maka kalau disebut-sebut dalam hati dia tidak jadi. Dia kena lafaz. Saya bernazar dan tak payah saksi tak apa. Janji dia lafaz. Kalau tuan-tuan tergerak-gerak dalam hati, tak usah kira tu. Kerana hati kita mana boleh kita bagi diam. Dan dia nak bercakap dalam hati tu bercakap. Kita diam-diam tak penting tuan-tuan ya. Maka adilnya Allah itu dia ambil kira dari lafaz. Kalau tak lafaz, selamat tuan-tuan ya. Maka itu. Jadi dia dalam keadaan dia berpuasa, dalam keadaan dia itu ini semua kena ditunaikan nazarnya itu. Maka wajib dia melakukannya. Dan sekiranya orang yang bernazar menentukan masjid tertentu untuk beriktikaf, maka dia tak wajib, dia tidak wajib dia beriktikaf di masjid itu. Sah baginya beriktikaf di mana-mana masjid, walaupun masjid yang ditentukannya itu lebih utama daripada selainnya, kecuali Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini kerana ini dia punya sebab. Kerana apabila dia telah menentukan salah satu daripada masjid ini, yang tiga itu, maka dia wajib pergi ke masjid tersebut kerana keutamaannya dan ganjaran yang melipat ganda padanya. Dalam masalah ini, Masjid Al-Haram, Masjidil Haram boleh menggantikan tempat kedua-dua masjid tadi, tetapi tak boleh pula sebaliknya. Manakala Masjid Madinah boleh menggantikan tempat Masjid Al-Aqsa dan tidak boleh sebaliknya. Baik, ini semua berpandu kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidi hadha wa Masjidil Aqsa. Kata Nabi, jangan kamu beria-ria sangat travel ataupun musafir, melainkan kepada tiga masjid ini. Masjidil Haram itu ikut ranking tuan-tuan. Nabi sebut ikut ranking. Jadi Nabi sebut SAW bukan ikut suka sebut, ikut ranking. Nombor satu apa? Masjidil Haram. Nombor dua Masjidi hadha, masjid aku ini, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Maka dipahami daripada hadis ini, jadi orang Islam tak boleh sampai bergolok bergadai tuan-tuan ya. Melainkan dia sudah pergi ke masjid disebut yang tiga tadi dah, tolak Al-Aqsa lah kerana situasi yang tidak mengizinkan. Jadi kalau tuan-tuan sampai bergadai sana bergadai sini nak pergi ke Everest tadi tu, maka tidak disuruh sampai buat macam tu, melainkan kepada tiga masjid itu. Sebab tu ada orang ada isu buat umrah dan haji sehingga berhutang, ada isu tu, ada persoalan dan sebagainya. Kemudian disimpulkan bahawasanya ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan dan sebagainya lah, dengan syarat-syarat tertentu. Macam ada orang buat package pergi haji dengan bayaran ansuran yang bersistematik, nanti balik dia kena bayar ke bulan, potong gaji. Itu dibenarkan setengahnya, membenarkan kerana dia sudah dijamin pembayarannya, ataupun dia jual barang dia, ataupun harta dia di negara dia. Macam kita ada tanah banyak, jual tanah pergi sana, boleh. Kerana apa? Kerana dia ada kita panggil harta yang lain. Dan perkara ini disuruh oleh Nabi, sehingga kamu kena beria-ria untuk pergi tiga tempat ini, tempat lain tidak. Daripada hadis ini, ulama fiqh ini membuat kesimpulan begitulah. Kalau kamu beriktikaf dan nazar iktikaf di mana-mana masjid ataupun satu masjid, boleh ditukar kepada masjid lain, melainkan kepada tiga ini. Atas dasar sebut Nabi dengan ketegasan ya. Itu pada mazhab Al-Imam Syafi'i. Jadi oleh kerana itu kita kan dalam Masjidil Haram tu 100,000, kemudian Masjid Nabawi lagi rendah, Masjid Al-Aqsa lagi rendah dia punya ganjaran bersolat di dalamnya. Dia ranking dia begitu. Maka kalau dia berazam atau bernazar iktikaf di Al-Aqsa, dia boleh tukar ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi kerana dia lebih tinggi ganjaran. Apatah lagi kalau dia berniat iktikaf di Masjid Siti Alam tuan-tuan ya, maka dia boleh tukar ke mana-mana. Di Masjidil Haram lebih dahsyat lagi lah tuan-tuan. Tukar ke yang lebih besar pahalanya, dan itu dikira sebagai menggantikan pahala ataupun ganjaran ya di masjid-masjid yang biasa.
Baik. Jadi adab iktikaf. Pertama, orang yang beriktikaf disunatkan memenuhkan masanya dengan melakukan ketaatan kepada Allah, seperti berzikir, baca Quran, perbincangan ilmu, kerana semua ini akan mencapai maksud iktikaf. Macam kita buat sekarang ni dengan niat iktikaf pun termasuk dalam aktiviti yang dinamakan iktikaf. Bukan sekadar dia solat saja, baca Quran pun boleh, bincang ilmu pun boleh, tapi dengan syarat bincang ini manfaat lah ya, bukan sembang-sembang kosong lah, bukan sembang Malaysia kena 1040 ya tuan-tuan, yang berilmu. Tapi kalau tentang anggap 1040 tu pun ilmu, ya jadi ilmu lah dia. Kalau kosong sangat, tak ada topik, dia tidak dikira sebagai aktiviti. Itu perlu diambil berat tu ya. Macam orang yang layak untuk boleh dia sembahyang musafir ataupun qasar jamak qasar. Antara syaratnya kan apa? Permusafiran yang tidak bertujuan maksiat. Kalau dahlah musafir tu nak pergi maksiat, siap sembahyang jamak qasar lagi, kan tak boleh. Kalau ikut mazhab Syafi'i tidak layak ya. Dia tidak layak, dia kena sembahyang biasa. Tamam tak boleh himpun. Tapi untuk orang-orang yang musafir yang tidak ada unsur maksiat, saya tak boleh sebutlah contoh maksiat tu, tuan boleh imagine lah ya. Nanti kalau saya sebut lagi kan ada beberapa orang yang tidak setuju nanti kan. Dia kata saya bukan maksiat, saya tidak mencuri. Kan orang ni faham apa? Kalau maksiat je mencuri, menipu, tak sembahyang fardu pun maksiat juga tuan ya. Dulu saya ingat ketika apa tu, zaman-zaman syuh heboh dulu lah ya. Kan banyak buat konsert ini. Jadi bila dikata oleh mufti maksiat, dia orang tak terima tuan. Kata kami bukan mencuri, kami tengok berhibur tapi tak sembahyang maghrib, ya maksiat tuan. Kerana orang tidak sedar yang tidak sembahyang tu maksiat. Tak sembahyang ialah maksiat. Tidak melakukan solat tu maksiat. Melakukan solat sebaliknya. Beza dengan minum arak tu melakukan kan maksiat, meninggalkan tidak maksiat. Sebab tu dalam satu hadis disebutkan, orang-orang yang berniat untuk buat maksiat, baru berniat ni, maka dia tidak ditulis dosanya itu sehingga dia buat ataupun ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maksiat itu tak jadi buat, malah ditambah pahala bagi dia. Kenapa? Kerana dia tidak melakukan maksiat itu adalah pahala bagi. Gitu. Nanti kalau dia buat baru ditulis satu. Kalau dia tak buat, hold dulu malaikat, kata Allah Ta'ala, nanti dia tinggalkan sungguh-sungguh, hari yang dia patut nak plan buat maksiat tu dia tak buat, maka bagi satu pahala. Kenapa? Kerana dia meninggalkan maksiat. Itu tuan ya. Supo juga ni. Jadi banyak orang faham gitu. Maksiat ni curi, menipu kan. Padahal banyak lagi ya yang dikira maksiat. Maka kita melaksanakan aktiviti-aktiviti itu dalam rangka iktikaf kita, termasuklah kalau di bulan Ramadan tidur ya, termasuk juga satu aktiviti iktikaf setelah dia buat yang lain-lain. Jadi bukan niat terus tidur gitu. Setelah dia baca Quran, setelah dia sunat, setelah dia berdiskusi, dia penat, dia baring sekejap boleh. Tapi bukan dibaring kemudian dibangun baru dia sembahyang, itu tidak. Jadi utamanya bukan tidur itu. Tidur itu sampingan. Kerana pernah satu riwayat menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari Ali ya, menantu dia kat rumah. Jumpalah Fatimah. Ali kat mana? Ali kat masjid. Jadi Nabi sallallahu pergi dalam masjid. Bila pergi masjid, Ali sedang tidur. Dan Nabi tak cakap apa-apa pasal tidur Ali, kerana Nabi ada urusan lain dengan Ali. Dia jumpa Ali dan dia sembang lah apa dia nak uruskan, tapi tak ada sentuh pasal tidur pun. Tak ada kata pasal apa kau tidur di masjid, tak ada. Maka dia kejutkan Ali dan dia bercakap. So dari situ ulama berpandangan bahawasanya tidak menjadi salah, tapi bukan core perbuatan dia ataupun bukan perbuatan utama dia. Macam Islam kan, kita dulu tuan-tuan, zaman-zaman dulu ya, saya kecil tuan-tuan, mungkin masa tu bujang-bujang itu. Zaman itu kalau muzik tu kira haram lah tuan-tuan. Padahal dia hukum muzik ni daripada dulu dah clear kan. Cuma
keterbukaan orang itu. Bila kata muzik je haram. Haram lah, main recorder pun haram. Dalam sekolah kan main recorder kan. Sampai saya tak boleh recorder, tuan tahu. Bapak saya tak bagi. Haram tu. Jadi orang lain mau pipu kita diam. Lepas tu bila dah zaman semakin berkembang, ada buat kajian tentang muzik dalam Islam. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala mengeluarkan kitab muzik dalam Islam, dan disebut muzik itu harus dengan syarat yang sangat ketat. Okey, jadi bila dah harus tu pula, orang ambil kesempatan kerjanya muzik aja pula dah baca Quran pun dah kurang, sembahyang sunat pun. Sebab apa? Sebab Islam dah bagi dia tu. Dia pulun sampai ke masjid pun ada. Dulu isu bawa kendang ke masjid, ada isu kan. Kenapa? Kerana menggunakan fatwa itu dan tidak dipahaminya. Kan Yusuf Qaradawi sebut dia diharuskan, bukannya digalakkan. Diharuskan tu maknanya boleh lah, tapi sekadar gitu. Jangan lebih-lebih gitu. Jangan 23 jam muzik, 1 jam aja ibadat. Kerana tujuan hidup kita bukan yang berhibur itu. Hiburan tu sampingan kan. Kerana manusia kan dia kalau tak berhibur nanti dia kan sekarang lagi dengan healing. Kalau tak ada healing nanti macam mana tuan? Stres hidupnya. Jadi healing. Tu yang healing ni 24 jam. Bila imamnya sembahyang lama sikit, dia mula bising kan tuan. Dia tak tahu itulah sebenarnya healing. Tapi oleh kerana dah panjang sangat healing ya, sampai sembahyang lama pun dia tak boleh tahan. Lagi-lagi ni isyak lewat ni kan. Dalam hati dah isyak lewat, baca surah panjang, doa qul nazilah lagi. Lewat ni katanya. Padahal balik kan terus tidur pun pergi tempat lain juga kan. Macam bulan Ramadan. Biasa bulan Ramadan ni semua aktiviti stop. Siapa yang main badminton berhenti. Yang cycling berhenti. Contoh ya, yang apa lagi? Yang main apa-apa semua berhenti. Sebab dia kata ni Ramadan, kita hormati Ramadan. Tapi tak tadarus juga, tak tarawih juga, duduk rumah aja. Jadi saya ingat baik dia teruskan aktiviti dia tu kan. Bukannya haram aktivitinya, cuma kalau dia buat menghidupkan malam Ramadan dan tidak buat yang dibuat setiap hari tu tak apalah. Tapi itu pun tak buat, dia pun tak buat, rugi lah tu. Jadi lebih baik kita kata bukan menghormati Ramadan. Ramadan tu tidak bersalah apa-apa dia ya. Tapi yang sepatutnya dikerjakan untuk Ramadan itu jangan ditinggal sehingga melebihkan yang lain gitu. Itu maksud dia. Tapi orang terus cut tuan-tuan, dia cut aktiviti dia. Baik. Itu aktivitinya. Dan apa juga yang mendatangkan pahala dan manfaat dalam masjid itu. Maka kalau dia apa-apa tuan-tuan yang manfaat ya, yang dipandang oleh uruf ni adat sekitar, ialah manfaat. Okey, yang kedua, berpuasa. Iktikaf sambil berpuasa adalah lebih afdal dan lebih mampu mematahkan syahwat jiwa dan mendatangkan kebersihan hati dan perasaan. Kerana berpuasa itu lazimnya akan jadi orang itu agak penat lah tuan. Itu standard ya. Jadi jangan kita merasa lebih kuat di bulan puasa berbanding bulan lain. Kalau dah kata tabiat puasa itu kan tak makan tak minum, garanti orang akan letih. Itu biasalah. Ini orang putih puasa je, kau ni puasa pun letih. Nabi dulu terus, Nabi contoh tu cari dekat sikit lah. Nabi tu kira boleh lah, tapi sangat sukar untuk dicapai itu. Nabi dulu perang dia contoh dia apa? Nabi dulu perang Badar. Dia mesti dua perkataan tu, Nabi perang Badar. Dah kalau puasa memang lah lembek. Kalau puasa cergas itu yang pelik tu. Diragui tu puasa ke tidak dia ni. Tapi bukan bermakna berlembek-lembek, berlemah-lemah gitu kan. Tapi sifat dia memang kerana kekurangan tenaga, tak makan dan sebagainya. Macam orang yang sekarang yang mengamalkan apa tu? Intermittent fasting ya. IF ya. Istilah IF. Jadi orang-orang yang badan-badan macam saya ni, dia tahu lah benda-benda tu. Kalau orang-orang yang kurus tuan-tuan ni, dia tak peduli lah sebab dia dah kurus. Dia kan puasanya kan sehari 20 jam katanya ya. Tapi bukan tak boleh makan minum boleh, makan tak payah katanya. Tapi itu pun jangan ada gula kan. Kan lemah tuan-tuan tu. Dia kan lemah. Biasalah tak ada tenaga. Apatah lagi puasa yang betul-betul ni, yang makan tidak, minum tidak, walaupun bersaur.
tetapi dia lebih afdal dilakukan bersama dengan i'tikaf. Jadi mungkin orang-orang yang non-muslim melihat Islam ni agama bermalas-malas ya, karena duduk di masjid aja itu. Karena kita ada masa kalau kita bekerja. Kan kalau 10 akhir Ramadan tu sampai digalakkan untuk duduk di masjid, dan ada orang ambil cuti ya. Dia ambil cuti dengan syarat dia ambil cuti itu tidak menjadikan fitnah pada dia dan Islam, itu je. Ini hari lain pun dah banyak ponteng, masa 10 Ramadan kau cuti pula. Jadi pandangan orang yang bukan Islam melihat Islam itu begitu buruk, melainkan dia punya prestasi bagus, dia ambil cuti. Orang faham lah. Jadi jangan jadikan alasan perkara ini sebagai ini Islam tau, saya kena cuti. Dia tak wajibkan cuti pun. Islam tak wajibkan sampai cuti tuan-tuan. Tapi kalau ada peluang, silalah. Itu maksud dia. Ya, dia takut orang menggunakan label agama untuk menutup kesalahan dia. Macam selalu disebut kalau sembahyang Jumaat, orang selalu parking merata-rata, kemudian menjadikan dia sebagai dia cover kesalahan itu. Ini sembahyang kata, dan suka menyamakan dengan agama lain. Kita jangan sama dengan agama lain. Dia orang nak buat, pulang dia. Tapi Islam tak sampai suruh kita menyusahkan. Kita susah elok lah. Tapi Alhamdulillah orang Malaysia ni sebab dia dah lama bercampur kan, jadi dia boleh faham lah. Cuma jangan ambil kesempatan tuan ya, parking tengah-tengah jalan bersungguh-sungguh, lepas tu tak keluar-keluar, siap boleh berzikir lagi lepas jemaah tu. Orang nak cepat kan. Di tempat saya tu, sebelah rumah tu kan, sebelah masjid ada rumah orang, sampaikan di parking betul-betul depan pintu masuk rumah orang dan keluar lambat. Sampaikan anak orang tu nak pergi kerja lewat tuan hari tu, kerana tak boleh keluar dari kereta parking. Dah diumumkan, kita pihak masjid boleh buat apa, cuma boleh cakap jangan parking di sekian-sekian tempat. Tapi kalau orang tak nak dengar, nak macam mana ya tuan? Kadang-kadang nak buhkun tu, sampai tuan rumah tu beli kun lah tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak beli kun? Tak ada kan? Nak buat apa kun kan? Tapi dia sampai beli kun, tahan. Kun jadi alih tuan-tuan, parking situ. Kita pun tak tahu siapa kan, orang luar lah sebab sembahyang Jumaat. Kalau orang kampung situ dia tahu ni rumah haji sekian, ni rumah haji sekian, takkan nak parking tuan. Orang luar ya. Kadang-kadang biasanya orang yang terlewat, dia dah lewat, dah khutbah kedua dia berkalang kabut, dia parking, kemudian dia tak keluar-keluar. Tak tahu dia buat apa, mungkin dia doa panjang sebab dia lewat masuk tadi kan. Jadi benda-benda gitu jangan sampai menjadi kemarahan orang ya. Baik, iktikaf sambil berpuasa lebih afdal. Baik, yang ketiga, iktikaf hendaklah dilakukan di dalam masjid jami', iaitu masjid dilaksanakan sembahyang Jumaat padanya. Ini ada beberapa perkara yang diperhatikan mengikut mazhab ya. Dalam mazhab kita, kemudian dalam fatwa kebanyakan negeri, premis yang dilaksanakan solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat serta ada barisan ahliatan kuasanya, maka di situ dibenarkan iktikaf. Itu disebut dalam banyak fatwa di negeri-negeri di Malaysia lah. Maknanya tak kira bangunan tu besar kecil tuan, janji dia sembahyang fardu 5 waktu, yang makna 5 waktu tu tak ada lah, tak pernah asar tak ada orang, tak pernah zuhur tu sekali tak, setiap waktu ada sembahyang. Kemudian yang didirikan Jumaat, kan kita banyak kan di surau-surau yang didirikan Jumaat, sembahyang Jumaat. Kemudian ada susunan organisasi dia punya struktur pentadbiran, imam semua ada, maka di situ dibolehkan iktikaf menurut fatwa ya. Tapi kalau tuan-tuan tak tanya fatwa, tanyalah orang-orang tertentu, pasti dia kata boleh saja, sebab surau juga adalah masjidun. Kalau di sudut bahasa, masjidun tu apa? Tempat sujud. Tapi sebab tu kita tak boleh ikut tafsir kita kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mana ini sembahyang Jumaat, ya sembahyang Jumaat. Surau ini dibenarkan sembahyang Jumaat, baru boleh sembahyang Jumaat. Sebab tu dia ada beberapa sudut ya. Sudut fikahnya dan juga sudut siasahnya. Kalau tak nanti orang sembrono ya tuan-tuan, buat bangunan buat sembahyang Jumaat, bangun sembahyang Jumaat. Lepas tu kena ada kawalan. Maka dalam perkara ini itulah janji dia ada syarat-syarat tu, maka dibolehkan untuk iktikaf.
i'tikaf. Ada juga pandangan menyebut cukup sekadar didirikan solat fardu 5 waktu sahaja pun sudah boleh dijadikan tempat i'tikaf. Tapi saya lebih cenderung kepada pandangan mufti lah ya, kerana mufti semua sudah dikaji, dia bukan ikut hawa nafsu pandangannya tu. Gitu. Maka kita ikut, boleh belaka lah janji ada sembahyang Jumaat dan juga ada ahli jatuhan kuasa, maka boleh. Ini menolak apa? Surau-surau RNR tak boleh ya. Kerana dia imam pun dia tak ada. Imam pun main serkap jarang je, tu janggut panjang tu jadi imam. Ada gitu je kan RNR. Apa lagi? Dan surau-surau bangunan, tempat kerja, tak boleh. Surau Petronas tak boleh ya. Surau Shell, kerana dia bukan surau, dia musola, tempat salat. Yang keempat, tidak bercakap melainkan perkara yang baik, tidak mencela, tidak mengumpat, tidak memfitnah dan tidak bercakap kosong. Ini adab. Kalau dia cakap juga tak adalah pahalanya. Itu aja ya. Kan orang kita suka tanyakan, kalau saya nak cakap juga, katanya itu pulang kau lah, tak ada siapa nak marah, tapi tak ada pahala. Betul tak tuan? Kita kata bulan Ramadan kena puasa, hukumnya wajib. Kalau saya tak puasa, ya terpulang, nanti Allah murka. Itu je lah. Macam bayar zakat zaman siapa dulu? Zaman Abu Bakar Siddiq. Orang-orang yang tak nak bayar zakat diperangi oleh Abu Bakar ya. Itu tegas tu Abu Bakar tu, kerana dikira murtad. Sebab apa? Sebab dia jawab gini, zaman Nabi dulu aku bayar lah, zaman Nabi dah tak ada, aku tak bayar. Apa yang kau nak buat Abu Bakar ya? Dikira sebagai murtad oleh Abu Bakar. Gitu. Kalau dia tak bayar zakat kerana dia tak mau, dia macam kedekut ke, masih lagi consider Muslim ya, tapi bila dah melawan, dah kira bayar zakat kerana ada Nabi tak ada, tak payah buat, dia murtad lah tuan. So pun juga ni, kalau saya tak nak iktikaf, saya tak nak diam, boleh tak? Tak, biar pulang lah, tapi tak ada adab lah begitu. Baik, perkara makruh ketika iktikaf. Nombor 1, berbekam apabila perbuatan ini tidak mengotorkan masjid. Sekiranya ia mengotorkan masjid, maka hukumnya haram. Bekam itu kalau tak kotor ya, makruh. Tapi kalau kotor, haram. Kerana masjid bukan milik kita sendiri, milik harta orang ramai, maka perlu dijaga dia. Jangan sesuka hati kita ya. Terutama kalau selipar tuan-tuan hilang, pakai selipar masjid, pulangkanlah ya. Jangan dijadikan harta di rumah. Itu kerana harta masjid. Kita kata, habis selipar aku hilang, siapa nak tanggung? Ya sabar je lah. Jangan jadikan orang curi kita punya, kita curi masjid punya, tak pulangkan balik ya. Kerana itu harta masjid. Termasuklah ini, janji tidak mengotorkan, dikira makruh sahaja. Yang kedua, terlalu banyak melakukan pekerjaan lain seperti menenun bulu, apa kerja ni ya, menjahit dan sebagainya. Begitu juga jual beli walaupun sedikit, kerana dia dikira merosakkan falsafah iktikaf. Iktikaf ni kan kira benda-benda yang kita kata memang fokus kepada Allah. Tiba-tiba dia pergi jahit, dia pergi tenun kopiah gitu. Maka lebih baik dia duduk diam sahaja ya, dan berzikir sikit-sikit ataupun duduk sahajalah, berbanding dia buat sibuk dengan benda-benda lain ya. Seperti sama dengan kita dengar khutbah kita dengar, kemudian kita baca Quran, kan hukumnya macam mana tu kan? Kita baca Quran tu bagus kan, ibadat. Dengar khutbah, dia rasa macam bila dengar khutbah dengan baca Quran double pahala. Tidak tuan-tuan, malahan tidak dibolehkan bila fokus dengan isi khutbah. Walaupun yang buat khutbah tu tuan-tuan minggu tu kan, sekarang kan jais buka, siapa nak buka khutbah. Tiba-tiba tuan-tuan karang minggu tu naik khutbah tuan-tuan, aku tak payah dengar lah, aku yang buat, kena dengar tuan-tuan ya. Jadi jangan sibukkan dengan menulis isi khutbah, tak payah tulis pun, nanti tuan-tuan boleh download dalam jais khutbah tu, yang fokus dan dengar. So pun juga iktikaf ada aktiviti yang digalakkan, kemudian aktiviti selain itu tak payah buat lah, kerana boleh menghilangkan pahala. Baik, perkara yang merosakkan iktikaf ada sikit lagi. Nombor 1, berjima' secara sengaja walaupun tidak mengeluarkan air mani. Firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu mensetubuhi mereka ketika kamu sedang beriktikaf di masjid ya. Al-Baqarah 187.
Adapun pergaulan tanpa jima seperti sentuhan dan ciuman, maka tidak dibatalkan iktikaf kecuali apabila keluar air mani. Ini orang-orang yang tak ada kerja ya. Kita sebab nak ngelakkan itu, kita pergi masjid, tiba-tiba dibawanya ke masjid pula, tak ada kerja. Kedua, keluar daripada masjid dengan sengaja tanpa hajat, dia rosak, dia kena buat semula iktikaf. Yang ketiga, murtad, mabuk, gila. Murtad berat, mabuk juga berat, gila biasa. Gila ni tidak berat kepada dia, tapi batal iktikafnya. Yang keempat, keluar haid dan nifas kerana perkara ini menghalang dia daripada berada dalam masjid. Orang yang beriktikaf dibolehkan untuk menghentikan iktikafnya dan keluar dari masjid apabila dia mahu. Apabila dia masuk semula ke dalam masjid, dia dalam berbarui niat iktikafnya. Jadi niatnya kena baru, bukan pakai niat yang tadi. Melainkan ada hajat yang sangat penting yang saya sebut tadi lah, qada hajat, apa lagi tuan, ada emergency. Tapi sekejap ya, jangan lama-lama. Dia begini isunya, kalau tentang keluar pun tak ada masalah lah, tak berdosa ya, kerana dia sunat kan, dia boleh putuskan, dia boleh sambung balik. Tapi bila bab nazar tadi, itu dia akan terikat dengan jumlah yang tuan-tuan nazarkan, yang kita nazarkan, dan berturut-turut ataupun tidak. Kalau tidak dinazarkan, bebaslah, masuk iktikaf, nanti balik habis iktikaf, nanti asar masuk lagi iktikaf, balik iktikaf. Dan tidak semestinya kena sebut bismillahirrahmanirrahim nawaitul tak semesti, masuk saja kemudian berniat kira iktikaf ya. Baik tuan-tuan, jam pun dah isyak, kita sambung pada bulan akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.